Kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 245, petok yang ketiga daripada atas. 245, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusannu an yaqra'a fiha suratai wasyamsi wadduha wasyamsi wadduha wa warada aidan qira'atul kafiruna wal ikhlas. Sunnah dibaca dalam solat duha surah wasyamsi dan surah wadduha. Sementara dalam hadis yang lain menyebut surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nak pergi kepada surah yang disunatkan baca ketika semayang sunat duha. Yang terdahulunya dibicarakan berkaitan waktu duha. Waktu duha bermula terbit matahari segala, berakhir dengan gelincir matahari waktu zuhur. Kemudian waktu yang afdalnya adalah 1/4 hari. Kemudian itu afdal nisbah dengan waktu, afdal nisbah dengan tempat. Sembahyang duha ni di antara sembahyang sunat yang afdalnya dilakukan di masjid. Kemudian apabila jerembung antara fadilah sembahyang duha 1/4 hari dengan fadilah mengerjakan duha di masjid, maka aulanya kita memelihara akan sembahyang di 1/4 hari walaupun tak dapat solat di masjid. Kalau kedua-dua ni boleh dilakukan, dua-dualah boleh afdalnya. Sekarang ni hak taradafat terdahulunya, hak mana ni berjerembung. Yang sebut tadilah, kalau nak semain pukul 9, pukul 10, tak boleh nak keluar daripada pejabatnya. Semain di pejabat je lah. Nak keluar tak boleh, dah sibuk dengan kerja ni. Pandai ni. Tapi kalau nak semain masjid, boleh lah masa mari tadi lah. Ke rumah, pukul 7.30 ke, masa waktu dah tu 7.30. Kenapa? Dah esok lagi. Dia setengah jam selepas dia bersyuruk. Syuruk sekarang pukul apa? Syuruk 7.20. Syuruk 7.20, maknanya duha 7.50 kan? Salah sebut je setengah. Dia kalau dalam takwim, duha ni 28 minit selepas daripada syuruk. Dan takwim tu, dan takwim semai waktu jadual semai tu kan dia ada waktu syuruk ada. Tapi dalam tulisan di bawah tu, waktu duha bermula 28 minit selepas syuruk. Dia ada hak tulis halus bawah tu. Dia kan atas tu kan subuh, syuruk adalah, syuruk ada atas tu. Duha tak ada, duha dia tulis bawah. Dia tulis bawah. Mana duha ni 28 minit sebab syuruk. Maknanya kalau sekali syuruk 7.20, maknanya duha 7.50. Maknanya kalau nak semayang masjid boleh pukul 8 contohnya. Maka aulanya, afdalnya kita pilih pelihara hak fadilah yang bergantung dengan masa. Fadilah yang bergantung dengan waktu. Lebih aula daripada kita memilih fadilah yang bergantung dengan tempat. Ada ni. Lebih afdal kita memilih fadilah yang bergantung dengan waktu daripada memelihara akan fadilah yang bergantung dengan tempat. Pada ni. Ni contoh je ni contoh. Kalau kira tempat masjid dengan musalla, memang lebih masjid daripada musalla, kita maklum. Tapi masjid tu kau Allah lagi tak setengah jam tak ada mari seorang. Contoh
Kalau pergi surau tu boleh semayang waktu. Kita lebih utama pelihara kelebihan waktu. Solat yang waktu nak banding dengan pelihara tempat. Gitulah lebih kurang. Ni cerita tak ada masjid di bang wawa, surau je bang lewat. Kan biasa ke surau bang lewat. Oh, masjid kalau bang lewat kena pecah tu bila. Kita buat masalah. Jadi kampung tu ada surau satu, ada masjid satu. Kalau fadilah nisbah ke tempat, memang lebih masjid dari surau. Tak ada ni. Masjid pula, masjid Jamik pula, masjid yang didirikan Jumaat. Lebih afdal daripada masjid yang tidak didirikan Jumaat. Tapi masalahnya masjid tu Allah lambat, tu Bilal lambat mari, tu imam lambat mari. Jadi lewat semua semayang. Tapi kalau pergi surau nisbah dengan tempat, tak afdal masjid. Tapi kalau pergi surau kita boleh jaga fadilah yang bergantung dengan waktu. Maka kita pelihara waktu tu. Biarlah tak dapat tempat lebih afdal masjid. Pada ni. Dia dalam bab fadilah ni kena pilih juga. Lebih sama lebih, tapi kena pilih mana yang lebih utama. Ini cerita fadilah dengan fadilah ni. Bukan cerita fadilah dengan hak kewajipan. Ada cari hak tu. Ada ni. Macam sebut tadi lah. Kita nak semayang pukul 9, pukul 10 ni. Fadilah waktu kamu ke 10 kamu sibuk kerja. Biar sibuk kerja pun. Kamu ni menjalankan tugas kerja tu wajib, bukan fadilah. Pada ni. Jangan pakai betul benar gitu. Main duha atau ke 9 ke 10. Tapi kalau masa kerja ke 9 10 tu tak boleh tinggal je. Dah. Aku nak fadilah. Ni waktu tu fadilah. Buat kerja menunaikan mana bukan fadilah, kewajipan. Tu tadi nak banding tu. Pada ni. Kita cerita ni fadilah dengan fadilah. Antara fadilah 1/4 hari dengan fadilah sembahyang di masjid. Sama-sama sunat ni. Pada ni. Jangan salah faham pula. Fadilah lepas tu jerembung dengan kewajipan menunaikan kerja amanah tanggungjawab. Benda-benda orang kata sibuk ni. Buatlah aku nak sembahyang Tuhan ni 1/4 hari ni. Ni kena jack ni. Kena jack ni. Jahim ni. Kamu ni merosakkan nama baik agama ni. Orang jahil seumpama ni dia merosakkan nama baik agama. Ini contohlah, contoh. Masuk waktu. Fadilahnya semayang di awal waktu. Itu fadilah dia. Tetapi mengikut time kerja dia tak boleh keluar lagi. Sebab dia keluar ni waktu anjal. Apa panggil sekarang? Faham tak waktu anjal? Dia waktu masuk tak sama tau, waktu rehat tak sama, waktu balik tak sama, bukan itu? Dia panggil waktu anjal tau. Kan? Aku tak tahu. Ni orang baru, orang kerja baru. Aku tak tahulah. Ni orang baru ni kan dia ada masuk je setengah, pukul 8, 8:30, pukul 9. Kan dia masuk boleh. Dia ada waktu-waktu dia kan, supaya orang panggil apa? Tak jeng lah. Nak ni. Jadi sekarang ni waktu rehat dia pukul 2. Pukul 2 ni Zuhur banyak dah pukul 2 ni. Lepas tu dia pun tinggal kerja dia kerana nak pelihara fadilah solat awal waktu. Ni orang jahil yang merosakkan nama baik agama. Dia menunaikan tanggungjawab mengikut kerja yang diatur oleh pihak majikan, yang dia sudah berjanji akan mengikut peraturan yang ditetapkan. Sudah bukan ada saing kepada nak kerja ni, akan ikut peraturan waktu apa semua kan. Pandai ni. Maka dia menunaikan janji dia tu, janji masa dia nak masuk kerja tu kan. Apa hukum menunaikan janji? Wajib. Boleh tak nak tinggal kewajipan kerana nak menunaikan fadilah solat awal waktu? Berdosa seumpama tu. Ada ni. Tapi kalau orang jahil, takut apa ke majikan? Takut kepada Allah Ta'ala, dia kata.
Ni masalah ni. Dia nak takut yang sebenar adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Takut ke Allah ni orang yang berilmu wajah ni dia dia hak sepatut dia takut, dia tak takut. Apa yang patut dia takut? Takut kerana dia tidak menunaikan amanah yang menjadi kewajipan pada dia. Berdosa dia, tak takut dosa. Konon-konon nak dapat fadilah. Ni takut orang jahil, bukan takut yang sebenar. Takut yang sebenar ni takut orang berilmu. Takut orang jahil ni macam takut budak-budak lah. Hak sepatut dia takut, dia tak takut. Dia main pisau main apa, jangan tu, dia tak takut. Tapi atu dia takut, atu tak ada pun, kata dia. Cerita budak-budak lah. Mana cerita sepatutnya perkara yang dia takut, dia tak takut sebab dia tak tahu bahaya. Sebab dia jahil lagi budak ni. Perkara yang bahaya pun dia main juga sebab dia tak tahu bahaya, sebab dia jahil lagi masa tu. Ini sama lah dengan orang jahil ni. Konon-kononnya dia takut akan Allah. Takut akan Allah, bukan tahu ada majikan. Ni bukan salah majikan. Masalahnya kamu sudah berjanji. Menunaikan janji itu wajib. Kalau kamu tengok, ni tempat ni waktu keluar, waktu hak kedua, Zuhur sudah tak dapat waktu fadilah ni, janganlah terima kerja tempat tu. Dia cari kerja tempat lain lah. Kerja tempat lain sama juga. Lepas tu macam mana? Membuka syarikat sendiri lah. Payah apanya? Senang. Ni kadang-kadang orang jahil ni gitulah. Hak boh pula hak dak reti, Kalau boh reti dia pulah linga. Main ajar kamu sikit. Boh dak reti tengok. Allah, susahnya lah ambil orang lebar buat kerja. Tengah-tengah sibuk begini dia tinggal nak semayang waktu Kita juga lah cokak cemakin tak cukup orang. Dia tak kira dah. Masuk waktu dia pergi semayang awal waktu. Lepas tu kita ni gitulah ambil orang lebar, bukan ambil orang jahil gitulah. Tapi dah majikan jahil juga, sama jahil. Kalau majikan berilmu, dia panggil kerja dia duduk sini. Dia. Kamu solat waktu apa hukum? Sunat, fadilah. Kamu tunaikan janji kamu masa kamu minta kerja dengan saya dahulu, apa hukum? Wajib. Dan kamu boleh nak tinggal wajib kerana perkara sunat. Tengok kepala tu sekali. Dia ada reti. Tak susah. Tapi tak apalah. Sama jahil. Sama jahil okey lah. Allah, payahnya ambil pekerja hak lebar dia kata. Tak kira dah kita ni sibuk macam mana pun, dia tinggal kita nak semaya waktu. Cerita ada orang cakap seumpama tu. Susah ambil orang lebar dia kata. Susah ambil orang jahil. Dia kita cerita ni fadilah dengan fadilah. Hak fadilah dengan kewajipan, orang tak boleh nak banding dua tu. Ada ni. Dah jadi kita semayang zuhur pukul 2 lebih luput fadilah waktu. Dah kalau kamu tidak kerana kesibukan kerja untuk menunaikan janjian dengan majikan ni, kamu biasa semayang macam mana, memang saya istiqamah waktu, tetap kamu dapat fadilah waktu. Apa masalahnya? Ada ni. Ini cerita hak ada janjian lah. Kalau majikan kata, boh nak pergi semayang dulu boh, pergi kamu dulu, tak ada masalah ni, jangan salah faham. Ada ni. Dah ada kerja dah, orang ramai ada kan, saya keluar dulu lah semayang. Okey, kamu keluar dulu. Okey ya, tak ada masalah tu. Hak ni hak dia tinggal kerja dia. Aku pun tengok lagi dia tu. Waktu rehat dia tak habis, tak apa lagi. Dia tinggal dah. Kerana konon-konon nak semayang waktu. Ni bukan. Ni. Dia kata takut akan Allah. Itu berani orang panggil. Tinggal kewajipan. Tinggal kewajipan orang panggil. Orang rasa umpama tidak tahulah. Ni cerita lah ni. Siapa masa tengah tunggu isteri nak bersalin. Tengah tunggu orang bang tinggal. Allah ada, dia kata. Dan sekarang ni isteri kamu sedang baru nak bersalin. Boleh berlaku macam-macam tiket tu. Siapa nak saing kalau nak buat apa-apa, nak bedah, kenapa nak saing? Dia tinggal. Dia kata Allah ada. Betul Allah ada. Tapi kewajipan kamu, pada ni.
Padahal semayanglah situ, apa masalahnya? Saya nak berjemaah di masjid Fadilah. Ni jahil belaka ni. Akhirnya bila ada kecemasan, mana suami dia? Isteri ni sebab apa? Sebab dia tak beranak. Cuba kalau dia beranak. Dia tak beranak. Dah nak kata orang ni. Dia tinggal. Ni cerita je ni, cerita. Dia orang Pinang anak dia. Orang lebah sama orang lebah lah ni. Bukan, ilmu tu bak lain. Lebah bak uniform lah. Lebah sama lebah ni kan. Gitulah orang pakai pio, dia nak cari orang. Gitulah faham tak ni? Dia lebah sama lebah. Dia marilah jumpa dengan ayah perempuan ni. Mari nak minta anak lah. Nak disiap apa semua. Ayah ni lebah juga. Tapi lebah geruk lain lah. Ni geruk lain, lebah geruk lain. Dia ditanya, awak ikut jemaah mana? Dia tanya. Dia pun beritahu lah oleh lelaki ni. Minta maaf, tak terima awak. Sebab orang awak ni bini nak beranak pun tinggal. Bini nak beranak pun tinggal kena majmuah, dia kata. Seolah-olah kewajipan agama ni majmuah je. Dia tak ada alasan gitu. Orang lelaki tu dia minta anak dia pakai piyah macam ayah perempuan pakai piyah juga, sama lebah lah uniform tapi geruk lain. Dia tanya awak geruk mana? Awak minta maaf, saya tak terima. Sebab geruk awak ni isteri nak beranak pun orang bang kerana nak jemaah semata-mata tinggal isteri yang sedang nak beranak. Saya tak terima. Bukan begitu. Bukan satu jemaah begitu, kejahilan masing-masing. Dia kejahilan masing-masing. Jemaah mana pun ada orang jahil belaka. Ada orang yang merosok nama baik jemaah belaka. Dia tak boleh nak pukul borong gitu. Bunyi orang bang je masuk masjid, baguslah nak berjemaah di awal waktu. Tapi masalahnya anak isteri dalam kereta pula kereta buruk, aircon tak ada, letak tengah panas. Dah sungguh ni tengah panas. Sebab tempat parking hak beratap ni untuk imam, untuk bila, untuk dia adalah untuk pengurusi. Dia ada tulis nama, jangan tak masuk. Dia ada tempat dia tu. Jadi tempat panas nak semayang ni, anak isteri dia panas dalam kereta. Bertanggungjawab seumpama tu. Tapi nasib baik isteri pun jahil juga. Kalau isteri itu berilmu, awak tak boleh buat seumpama ni kepada saya, kepada anak-anak ni, kepanasan ni. Kalau isteri tu hak berilmu, isteri jahil juga, redalah panas pun sebab suami saya nak semayang awal waktu. Boleh suami isteri jahil juga, okeylah, dia sabar dah kereta panas. Datang anak macam mana pula panas? Isteri tak pula dia sabar, dia balik dah, dia boleh waktu santri, dah anak-anak atau kecil dalam tu, nak kira mana pula? Badak ni dia kena bab kewajipan tu dah bicara kalau hak berkaitan dengan fadilah. Ini fadilah dengan fadilah. Antara fadilah ni dengan fadilah ni, mana yang kita lebih utama, kita kena jaga. Pada ni bukan hak fadilah, hak dengan perkara yang kewajipan. Sebab contoh tadi bukan tak boleh semayang, tapi Zuhur jadi pukul 2 lebih tetap boleh semayang. Tapi luput fadilah semayang awal waktu. Contoh beginilah, kita jaga orang uzur, mak kita uzur, ya kita uzur, tapi masa waktu tu masa tu dia ada masalah, maka kita ni kena uruskan dia, kewajipan kita. Zuhur jadi lewat ni, duduk sibuk, itu kewajipan kamu, itu kewajipan kamu, jangan tinggal. Mak tunggu lama, orang abang dah mak, saya nak pergi semayang, lepas tu mak tunggu sini, mak tunggu saya, kira Allah Ta'ala, mak ni bukan, jangan gitu. Pada ni, itu kewajipan kita. Boleh tinggal kewajipan kerana nak melakukan perkara yang disunatkan, salah sangat seumpama tu. Ni hak fadilah sama fadilah, ni contoh. Hak surah tu kena baca berdepan lah. Hak surah yang disunatkan baca, kita semua sunat duha ni gini. Kita fadilah semayang awal waktu, tiba-tiba orang gotong royong dia ni, dia tak berhenti. Waktu Zuhur masuk dah tak berhenti, diteruskan gotong royong. Sebab apa? Sebab sikit sangat.
Kalau kita berhenti pakat mandi, pakat sembahyang zuhur awal-awal, siapa nak ayuak pula ni? Tak buat dia apa dia. Kalau bendanya banyak, berhenti sembahyang dululah, esoklah pula buat. Mana ni benda sebersalah ni? Sikit sangat-sangat. Maka buat keputusan, kita sudah. Kita sudah. Tiba-tiba ada seorang ni, apalah. Gotong royong pun ni sembahyang awal waktu ni, dia pun tinggal kawan dia ramai-ramai, dia pergi sembahyang seorang. Hak ramai-ramai tu habis hijau, mandi dia orang ni pun sembahyang berjemaah. Mana hak cerdik, mana hak tak cerdik berganda-ganda. Tak cerdik berganda-ganda, tak kata bodoh lah, tak cerdik berganda-ganda. Mana berganda-ganda? Yang pertama, kamu sembahyang seorang. Yang kawan kamu tu semua berjemaah. Yang kedua, kamu tinggal yang afdal. Solat waktu afdal, fadilah. Gotong royong untuk manfaat umum, afdal, fadilah, sunat. Mana lebih utama, sunat waktu dengan sunat kita khidmat gotong royong untuk manfaat umum? Lebih afdal sunat kita khidmat untuk manfaat umum. Sebab apa? Al-muta'addi khair minal qasir. Kebajikan yang melampaui beri manfaat umum ni lebih baik daripada kebaikan yang hanya khususnya untuk kita. Jadi gotong royong ni perkara yang fadilah, yang disunatkan untuk manfaat umum. Semaya waktu fadilah untuk manfaat sendiri. Maka lebih afdal kita pilih hak fadilah berkait dengan manfaat umum. Jadi ditinggal fadilah manfaat umum ni untuk manfaat diri. Ditinggal sembahyang Jumaat sama kawan-kawan dia kerana dia nak sembahyang waktu jadi seorang diri. Ni beberapa kali dak cerdik ni orang panggil. Dia sembahyang waktu seorang dia ni. Baik aku, pok ni ramai-ramai masuk waktu dak betul kat kerja. Baik dia pula dah jadinya. Malah dia berkali-kali dak cerdik. Semata-mata hanya fadilah waktu. Jadi akhirnya seorang diri. Kalau dia boleh berjemaah sekalipun, orang hak gotong royong berjemaah pula kemudian sama puak dia, tetap afdal orang tu. Sebab apa? Berjemaah dapat. Tapi awal waktu tak dapat, tapi dapat menyempurnakan gotong royong untuk manfaat umum. Kamu dapatlah fadilah awal waktu, tapi kamu tinggal hak fadilah gotong royong manfaat umum. Mana hak lebih utama? Kita kena utamakan fadilah hak berkaitan manfaat umum nak banding dengan fadilah yang bergantung pada manfaat diri kita seorang. Ini kalau ada masalah seumpama itulah. Biasanya orang ni tak tinggal gotong royong walaupun waktu masuk kerana serba salah. Bila pakat tinggal gak, pergi mandi, pergi semayang gak, pakat tak ada dah, tak ada orang nak buat dah. Tak ada orang nak buat dah. Kita sudahlah, kita sudah. Setengah jam, sejam ni sudah lah. Kita sudah. Lepas tu nanti kita mandi-mandi, kita berjemaah pula. Tak apalah. Ada ni. Dia fadilah-fadilah ni bukan satu perkara. Fadilah dengan fadilah pula. Kita kena kira hak manakah yang lebih kita utamakan. Ni hak fadilah sama fadilah. Bukan fadilah dengan kewajipan. Kewajipan dengan kewajipan pun kita ada kira lagi pula. Kalau kewajipan pun jerembung, ada kiraan pula. Manakah kewajipan yang kita nak utamakan, barulah kita susuli kewajipan yang kedua. Kalau kewajipan dengan kewajipan pun kita kena kira pada ilmu. Mana yang lebih utama kita nak dahulukan dengan kewajipan yang satu lagi. Pokok pangkal balik pada ilmu belaka lah. Balik kepada ilmu. Jadi hak bacaan surah semai sunat duha ni kita baca semula minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.